Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gamak kita. Okay, hari ni saya dengan RS lagi. Hari ni saya nak buat video tukar silinder untuk RS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gamak kita. Jangan lupa subscribe bawah Subscribe tu klik bawah. Pakai siapa awak-awak baca. Okay bawah Pelacong. Ada orang cakap silinder RS ni pakai 1.1 1 liter 1.3. Dia punya manual dia 1.3. Jadi kat sini saya beli senang-senang, tak nak sakit kepala, saya beli 2 liter minyak. Saya pakai minyak kali ni adalah minyak Castrol Power One yang fully static. Ini dia. Kamu tengok kat sini 1040 fully static technology. Minyak ni harga dia lebih kurang dalam 70 60 hingga 70 macam tu. Korang boleh beli 2 liter untuk pakai korang punya motor RS lah. Senang cerita. Kita tengok dulu 1 liter agak tak ngam, kita tambah lagi minyak untuk lebih pada tu. Kalau dah ngam dengan sukatan dia, barulah kita pakai 1 liter. Kalau tak ngam, saya akan bubuh lagi. Sebenarnya bila enjin besar, motor dia pakai banyak minyak. Sebab tu 1.1 liter memang terbaik lah. Dalam manual dia cakap 1.3. Tak nak pening-pening, tak nak gaduh-gaduh, kita tengok dulu berapa dia punya sukatan minyak untuk motor standard RS 150. Jadi kat sini saya beli 2 botol lah. Castrol Power One Racing. Kamu boleh tengok dekat kedai. Ni. Saya beli 2 botol. Lebih kurang 1 lebih lah. Senang cerita. Kenapa saya pakai fully static? Sebab penjagaan enjin tu paling utama. Bila 4 stroke ni, korang pentingkan silinder. Kalau macam 2 stroke, korang tak payah pening-pening untuk silinder. Pakai yang RM25 pun dah cukup. Tapi untuk 4 stroke, lebih baik korang pentingkan silinder, beli yang fully static teknologi ni. Ataupun brand-brand lain pun tak kisahlah janji fully static. Fully static ni apa benda? Sebenarnya dia lebih kepada bahan kimia. Kimia 100%. Tidak menggunakan bahan-bahan yang semula jadi. Sepertinya bahan-bahan daripada tumbuhan dan sebagainya. Tapi bila fully static, dia menggunakan bahan kimia 100%, maka teknologi dia tu lain lah. Senang cerita, dia ada tulis lah kat belakang ni ada pemecutan terunggul lah, apa benda lah, ikutlah korang baca lah benda ni. Semua diterangkan dalam ni. Saya bukan promote Castrol tapi saya pakai Castrol untuk 125 saya. Alhamdulillah memang terbaik. Maknanya minyak tak ada kotor pun. Tapi kalau untuk 4 stroke ni, kalau minyak kotor tu biasalah. Sebab dia running tak macam 2 stroke. Dia running keseluruhan untuk enjin. Maknanya piston, clutch, dia punya head sebagainya menggunakan minyak 40. Jadi anda boleh cari 1040 fully static. Harga dia lebih kurang macam saya cerita tadi lah. Saya beli 2 botol untuk standby. Kalau tak cukup, saya tambah lagi. Kemudian untuk korang nak tukar next time, korang tak rugi pun sebenarnya. Korang boleh pakai lagi minyak yang lebih tu. Korang cuma beli sebotol je untuk korang tambah minyak dia selebih-lebihnya. Itu je lah yang saya nak bagi tahu mengenai minyak. So kat sini cara yang pertama, korang nak tahu sukatan minyak tu betul lah. Ramai duk bergaduh pasal hal ni. Kita tak nak gaduh-gaduh. Nak dekat-dekat puasa ni, minta maaf lah. Aku tak sempat nak minta maaf. Okey, kat sini kita boleh tengok sukatan dia lah. Sukatan dia ni kita nak lekat dekat sini. Sekejap saya lap sekejap Sebenarnya bila kita ada sukatan ni lebih baik sebenarnya. Okey. Kat sini dia ada terangkan. Kalau takut di bawah ini adalah low. So takut di atas ini adalah maksimum. Jadi sekarang ni kat mana kita nak target? Target kita adalah yang X2 ni, yang di tengah-tengah. Tengah-tengah X2. Tapi motor kedudukan dia jangan double stand. Itu je cara dia. Jangan double stand, top up minyak, suruh orang pegang kejap motor untuk sukat ni je. Lepas tu baru kita double stand balik. Sebab apabila kita single stand, masalah pada single stand ni, minyak dia pergi ke arah sana. Dia pergi ke arah magnet sana. So minyak ni korang tambah untuk dapatkan sukatan. Rupa-rupanya minyak duduk di sebelah sana. Bila korang betulkan kedudukan motor, minyak lebih. Jadi motor berat. Nampak dia sukatan dia. Dekat X2 takut atas. Ni original bila kita double stand. Kalau kita down stand, dia akan naik lagi untuk minyak ni sebab dia
Orang kata apa, motor ni dia bila kita buang stand dia ngam lah. Bila kita bawa motor, adakah kita tongkat motor, bawa motor sengit macam tu? Tak kan, kita bawa motor straight. So kita nak minyak tu duduk dalam keadaan straight, kena dengan sukatan. Jangan duduk motor tu keadaan single stand, korang tambah minyak hitam. Itu mula-mula menyebabkan over minyak hitam lah. Bila over minyak hitam ni, kekurangan dia adalah berat motor. Bila kurang, kekurangan dia adalah merosakkan motor. Dua benda tu penting. Kita nak sukatan X ni di garis atas. Kat sini lah kira. Sebelum sampai kat garis atas ni. Dia duduk kat X ni. Situ je target kita. Jadi kita yang pertama kita kena buka skru bawah lah. Nak buka minyak hitam kan. Skru bawah minyak hitam ada di sebelah sana. Tutup kejap benda ni. Kita buang dulu minyak yang lama. Kemudian kita akan masukkan minyak yang baru. Apa yang korang kena ada adalah sepanan 17 untuk buka korang punya nut silinder ni. Lepas tu korang kena ada bekas lah. Takkan korang nak biar jatuh dalam lantai kan. Ada bekas ni nak buka, nampak? Dekat sebelah gear sini. Nanti korang cari payah. Sini je korang kena buka dengan sepanan 17. Dan kita buang dulu minyak lama dia lah. Okay, korang boleh tengok tengok minyak dia hitam kan. Nampak? Minyak baru motor kedai. Jadi kat sini tengok, kita boleh nampak lah minyak dia hitam. Yang penting skru ni yang korang lepas dah ni, korang kena sambut sebelum dia habiskan minyak dia ni. Kita biar dulu sekejap, rehat-rehat dulu, sokok dulu pada bawah lacor biar habis molek tu. Sebab minyak dalam ni banyak, dia dekat head, dekat apa. Tapi minyak dia ni kualiti elok lah ni. Okay, korang boleh tengok minyak dia. Minyak dia cair, nampak? Okay. Kemungkinan dia pakai 15-50 untuk minyak motor ni. Okay. Kita biarkan dia titis ni habis. Nanti baru kita masuk balik minyak. Okay, jom. Okay, minyak hitam pun dah, saya dah pasang skru dah kat bawah tu. Jadi ni dia hasil dia minyak hitam. Tengok. Hitam legam. Ini Afrika. Okay, minyak ni jangan buang merata lah. Bahaya untuk keselamatan. Aku jo tak ada. Yang ada hanya laju. Apalah keju. Yelah. Okey, lepas pada tu kita nak masukkan minyak. Pastikan skru ni ikat lagi ketat-ketat lah. Jangan terlampau ketat. Nanti bahaya pada trip. Okey, jom kita pergi ke step untuk pasang minyak, tambah minyak. Okey, yang pertama kita buka dulu dia punya tudung ni. Okay, kita masukkan dia punya corong. Corong ni kena lap dulu. Okay, kita masukkan dia punya minyak silinder dulu. Corong dia supaya benda ni tak tumpah merata. Yang ni kita lap dulu. Kita nak sukat nanti Okay, kita masukkan corong ni macam tu. Kena pegang lah seorang. Okay, kita buka dulu minyak ni. Unboxing minyak. Okay, kita unboxing minyak dulu. Okay, dia original dia macam ni. Dia ada bling-bling. Okay, cara dia nak pakai pisau boleh. Tak mahu pakai pisau, pakai screwdriver. Kita buka penuh. Nak tempat minyak dia. Jangan sampai leaking lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan satu botol penuh dulu. Lepas tu baru kita sukat nanti. Masukkan minyak dulu. Ya, saya nak masuk dalam YouTube ke? Okay, satu botol penuh Saya habiskan ni.
habiskan minyak ni. Minyak mahal kan, jangan bazir sampai titisan akhir. Kalau korang tengok minyak dia pun sama je, dia punya apa orang kata, cair dia tu sama macam minyak asal. Yes. Okay, sekarang ni sebelum pada kita bubur satu botol lagi, kita kena sukat dulu. Kita tengok macam mana dia punya apa kata, berapa dia punya minyak. Tengok ni motor dalam keadaan double stand ni. Tak ada kan? Pusing kan? Buka balik. Dia sentuh ataupun tidak sentuh. Nampak? Dia sentuh act yang pertama atas. Act pertama ni. Sebelum act 2. So dia nak lagi minyak untuk act yang kedua ni. Sebab tu motor ni tak boleh pakai 1 liter. Boleh je, boleh hidup. Boleh hidup tapi cepat kering. Sebab tu kena bubuh lagi sedikit. Sebab tu orang pakai 1.1 liter. Memang terbaik lah. Sebab ni sukatan tak ngam. Ni keadaan double stand ni. Kalau anda kata saya turunkan stand lagi teruk lah, dia kurangkan minyak ni. Kita pusing dulu cara sukat dia. Lepas tu kita buka balik. Kita boleh tengok. Nampak tak? Dia duduk dekat act 1 je. Dia tak sampai act 2. Nampak? Kalau act 2 ni cantik. Yang ni jadi macam setengah. Keperluan dia jadi dapat setengah je. Kita nak keperluan dia dapat cukup dia nak tu. Okey, nanti kita turunkan double stand, kita tambah lagi minyak supaya ngam. Okey, tadi kedudukan dia double stand. So sekarang ni nak tengok single stand. Tengok kita tengok ada beza, kita tengok tiga-tiga punya step. Satu double stand, satu single stand, dan satu lagi nanti tanpa stand lah. Dia agak kata tak ada tokat lah, tolong pegang kejap motor lah, macam tu lah. Tengok sukatan dia berbeza. Nanti ramai bergaduh pasal minyak motor tak cukup, berapa nak kena letak. Kita bagi tahu detail senang. Tengok. Ada sentuh tak minyak? Tak ada kan? Kosong. Jadi anda ingat minyak ni tak ada. Rupanya minyak pergi sana. Kita tak nak macam tu. Kita nak benda ni, kedudukan motor tu bila dia duduk tegak. Kalau dia duduk tongkat single stand, minyak tak ada kat kawasan ni, minyak duduk sebelah sana. Tapi stay dalam enjin. Tengok. Test sekali lagi. Nampak? Sikit pun tak sentuh. Okey, kita cuba minyak ni betulkan motor. Kita cuba betulkan motor. Keadaan macam mana kita nak bawa naik. Okey, kita betulkan motor. Lepas tu kita test, kita sukat minyak dia. Berapa dia? Nampak? Dia sentuh di bawah act. Tadi di atas act kan. Sekarang ni di bawah act. Maknanya minyak masih tak cukup. Tadi double stand minyak atas act. So bila single stand minyak tak sentuh langsung. Dan sekarang bila keadaan macam motor kita nak bawa ni, lagi teruk, dia duduk bawah act. Maknanya minyak motor ni nak pakai lebih. Tak boleh pakai 1 liter, kena bubur lebih. Ingatlah, kalau sayang motor lah, tak sayang motor lantak korang. Kau nak letak minyak 800 pun ikut suka. So sekarang ni keputusan dia, kena guna minyak lagi 1 liter untuk mencukupi dia punya kehendak motor ni. Saya nak buka memang susah. Okey, nampak? Original Kalau kata stesen minyak punya minyak, memang stesen minyak ni jaminan lah 100% original. Kalau minyak daripada kat luar tu, takut minyak tiruan. Ada je. Ada minyak tiruan, bukan tak ada. Jadi tegakkan motor macam mana nak naik motor kan. Lepas tu kita tambahkan sedikit demi sedikit lah. Dia macam kat sini dia ada tulis 1 liter kan, 200.5 kan, 500. Okey, 700.5, 1 liter. Sekarang ni kita nak tambah dulu, kita nak check. Kita tambah, kita check, kita tambah, kita check sampai kita nak apa motor ni nak berapa. Tambah dulu sikit. Okey, sikit. Okey,
Kita check dulu. Agak kurang lagi, kita tambah lagi. Okey, kita check dulu. Benda susah nak buat, tapi kena buat kerja 2 orang lah. Seorang nak pegang motor, seorang lagi nak top up minyak. Nampak? Tak kena lagi kedudukan dia. Kita tambah lagi sikit. Pastikan motor tegak lah. Jangan sekejap tegak, kejap tak, nanti susah nak sukat. Tambah lagi minyak. Tambah lagi minyak. Okey. Okey. Kita sukat balik minyak ni. Sekejap. Elak dulu. Kita nak bagi semua orang puas hati. Kita tak nak bagi gaduh-gaduh, nanti susah. Nampak? Ini baru kehendak kita nak. Nampak dia sentuh sikit. Sikit lagi. Kehendak kita nak tu nak sampai dah. Sikit sangat. Okey dah. Okey. Sebab kalau motor ni dia tulis 1.3, sebenarnya dia nak 1.3 sebenarnya. Untuk motor tu ngam lah dengan minyak yang dia perlukan. Bukan dia orang reka-reka benda ni. Memang dia orang datang kedai tu, memang dia orang dah kaji minyak ni. Inilah keputusan yang sebetul-betulnya. Kau nampak kan? X di garis atas. Sebelum sampai maksimum. Okey. Nampak? Itu saja. Jangan gaduh. Apa banyak mana yang dipakai sebenarnya motor ni adalah, kalau kita tengok sukatan kat sini lah. Kan? Tadi 200.5 kan. Jadi di sini mungkin ada setengah. Kita pakai 1.2 liter. Lebih kurang dekat-dekat 1.2 liter untuk minyak RS version 1. Tengok, saya suka kali lagi. Nanti kot orang tak percaya. Okey. Suka sekali lagi. Buka. Nampak? Minyak dia. Nampak tak? Minyak dia tu. Kita nak macam ni. Memang ngam. Sebab korang bawa motor macam ni. Korang tak bawa motor double stand. Korang tak bawa motor senggeng macam single stand. Korang bawa motor straight. So dah pun selesai kerja-kerja kita. Minyak ni korang boleh pakai dalam 3-4 kali lebih lah. Ataupun 1.2 kan. Jadi korang boleh pakai hampir 5 kali untuk satu botol minyak ni. Lepas ni tak payah bajet mahal sangat. Beli sebotol sudah cukup lah. Okay, kita lap-lap sikit. Penting kebersihan sebenarnya bukan daripada segi penjagaan, tapi sebenarnya untuk korang tengok adakah dia leaking ataupun tidak. Itu function sebenarnya. Okay, kita boleh single stand lah. Letih dah orang pegang. Okay. Benda ni kena ketat dengan pelayar. Mana pelayar? Pelayar saya dah hilang. Okay, kita ketatkan tudung silinder ni dengan pelayar. Jangan bagi ada leaking. Kenapa kita ketatkan dengan pelayar? Ini untuk mengelakkan daripada jin tanah yang sabotaj motor kita. Okay, sekat lapikkan kain. Pusing sikit. Okay, dah ngam. Memang tak boleh buka dengan tangan. Okay, itu sebagai satu orang kata apa, tip lah untuk RS ni. Okay, itu saja nak kongsikan pada hari ni. 1.2 liter adalah untuk kepuasan motor ni, kehendak motor ni sebenarnya. Jadi kalau bubuh 1.2 liter, kawan tak payah fikir dah. Masalah lain pun tak payah. Memang sukatan dia nak minyak tu. Sebenarnya 1.3 liter. So sekarang ni saya bubuh 1.2 liter. Okey, itu saja nak kongsikan daripada segi tip-tip menarik tentang untuk RS 150 ni. Enjin besar, pakai minyak memang banyak. Kalau tanya kedai, dia cakap pakai 1 liter. Tapi saya rasa kurang keyakinan 1 liter ni. Sebab dalam manual dia pun bagi tahu 1.3 liter. So mana korang nak dengar? Nak dengar cakap orang jual spare part tu ke?
korang nak dengar buku manual yang keluarkan motor ni. Itu je lah beza dia. Kalau korang dengar cakap-cakap orang 1 liter, baik kita buat sendiri, kita tahu berapa liter dia nak. Ada jenis orang yang apa kata halusi lagi, dia sukat minyak silinder yang ada asal dia. Contohnya dia sukat minyak dia pakai tabung kan. Berapa liter minyak asal dia pakai, barulah dia top up sama lebih kurang banyak tu lah. Contohnya 128 ataupun 128 liter contohnya kan. Jadi dia akan buat 1.3, kemungkinan minyak tu dah habis ke apa ke. Jadi dia letaklah 1.3. Itu orang yang halusi lagi lah. Begitulah juga dengan kereta-kereta ke apa benda motor lain ke. Kalau 125 850 lebih sedikit, pandai-pandai lah kau nak buat apa. Kalau macam motor RS ni nak 120. Itu je lah, penat lah saya cakap ni. Okay, kita jumpa di next video. InsyaAllah kalau ada projek-projek lagi kita buat lah. Ini motor tak basuh lagi ni, nak kena basuh ni, tak pernah basuh lagi. Okay, jumpa di next video. Terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lacon. Jangan lupa komen kalau perlukan pertanyaan. Jom. Okey, sebelum tu saya lupa nak kongsikan satu tip lagi lah. Motor ni sebenarnya saya tukar silinder, milis dia. Kau nampak tak? 399. Nampak tak tidak? Okey. Kenapa saya tukar awal tak sampai 1000? Sebenarnya itulah tua saya ataupun penjagaan motor cara saya. Jadi bila setengah orang dia tukar minyak silinder daripada 1000, saya tak tunggu 1000 sebab minyak silinder dah orang kata apa baru, enjin baru, dia proses. Jadi saya suka tukar minyak silinder dia sama ada 600 kan? Lepas tu 1000 pula sekali lagi. Lepas tu saya lenjan lah sampai saya tukar minyak ke 5000, 4000 macam tu. Sebab apa ramai orang tukar minyak 1000? Sebab nasihat daripada kedai sebenarnya. Tapi untuk penjagaan motor yang lebih baik, sebelum sampai 1000 korang tukar. Kalau boleh 500 ke, macam ni 400. 399 dekat 400. So saya tukar minyak. Tengok minyak 400 pun dah hitam, dah teruk lah kita kata. Tapi tak berpasir lagi. Okey, kita panaskan enjin dulu. Kenapa kena panaskan enjin? Sebab nak suruh minyak sempurna perjalanan dia tu, untuk menyucikan minyak-minyak lama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tengok, enjin senyap. Memang terbaik. Okey, itu je lah nasihat saya sedikit lah. Kongsikan tip ni kepada orang lain juga. Jangan tunggu motor anda 1000 baru tukar. Sebelum 1000 dah pun tukar. Lepas tu sampai 1000 tukar pula lagi sekali. Itu cara orang jaga motor yang terbaik lah. Kalau setengah orang ni nak jimatkan duit, dia tukar sekali je. Sebab kita tak tahu minyak dalam tu dia proses, kemungkinan lebih-lebihan besi ke apa ke tak tahu, dia akan pusingkan benda tu dan akan mengeluarkan benda yang tak elok lah untuk enjin. Jadi bila kita jaga macam ni, insyaAllah motor anda tahan lama. Itulah, itu saja nak kongsikan. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe boh. Kalau tak, malah nak buat video ngajuk lah.